Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan akad qirad. Jadi pada minggu lepas kita sebut dah apa maksud akad qirad ataupun aqdu qirad, apakah maksud dia. Akad qirad orang panggil juga akad muqaradah ataupun orang panggil juga akad mudarabah. Iaitu seorang dia mengeluarkan duit sebagai contoh dibagi kepada seorang yang lain, maka orang lain saat itu nega dengan duit tersebut. Apabila dapat keuntungan, maka keuntungan itu dibahagikan di antara pekerja dengan tuang harta ataupun orang yang mengeluarkan modal. Baik. Katanya daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu annahu kana yashtaritu 'ala ar-rajuli idza a'tahu malan muqaradah alla taj'ala mali fi kabidin ratabah wa la tahmilahu fi bahr wa la tanzila bihi fi batni masil fa in fa'alta shay'an min dhalika faqad dhaminta mali. Bahawasanya beliau pernah mensyaratkan kepada seseorang saat akan menyerahkan sejumlah modal kepadanya secara muqaradah. Hendaknya anda tidak menaruh harta ini pada hati yang basah, maksudnya haiwan yang hidup, dan tidak membawanya ke laut, serta tidak membawanya ke tempat air mengalir. Jika anda melakukan salah satu daripadanya, maka anda akan bertanggungjawab terhadap hartaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan para perawi dia ataupun para perawinya adalah orang-orang yang boleh, orang-orang yang thiqah, boleh dipercayai. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani mendatangkan hadis daripada Hakim bin Hizam dalam bab qirad, yang mana dalam hadis ni Hakim bin Hizam dia ada duit, dia pun beri kepada seorang lelaki untuk digunakan ataupun untuk diniagakan duit tersebut. Jadi dia bagi kepada seorang lelaki duit untuk diniagakan. Tak kira lah niaga dia ikutlah. Tapi akad yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam dengan lelaki tersebut adalah akad qirad ataupun akad muqaradah ataupun akad mudarabah. Dengan maksud apabila dapat keuntungan kayak gini, maka keuntungan saat itu akan dibahagikan di antara pengeluar modal dengan orang yang bekerja saat ini. Baik. Cuma dalam hadis ni Hakim bin Hizam meletakkan syarat kepada orang tersebut, kepada lelaki tersebut. Yang pertamanya, jangan jadikan harta aku ini pada binatang yang hidup. Maksudnya jangan guna duit aku ni untuk membeli binatang yang hidup dan dijadikan binatang yang hidup untuk diniagakan. Jadi maksudnya dia tak bagi kepada orang tu guna duit dia untuk buat niaga binatang. Sebab dia tak bagi buat niaga binatang.
Dia nega benda hak yang bernyawa. Kalau jenis beli boleh jual lalu, hak tu risiko tak teruk sangat. Tapi kalaulah beli, mungkin jual nak habis saat itu 2-3 bulan, mungkin 4 bulan, mungkin 5 bulan, dia risiko teruk, risiko banyak. Tambah-tambah jenis kalau macam kambing pula. Macam kambing, dia cepat mati. Jadi akad qirat ataupun akad muqaradah, akad mudarabah ni, dia apabila berlaku kerugian, maka orang hak yang kerja dia tak perlu ganti. Orang hak yang kerja tak perlu ganti. Jadi kalau kerugian, berlaku kerugian dalam perniagaan tersebut, maka pengeluar modal perlu menanggung kerugian tersebut. Jadi orang kerja tak perlu ganti. Sebab dua-dua rugi belaka. Kawan ni rugi duit, kawan ni rugi tenaga. Jadi kalau rugi, dua-dua tanggung. Hak ni rugi tenaga, rugi masa dia, rugi pekerjaan dia, hak ni rugi duit. Baik, tapi kalau ada keuntungan, maka keuntungan tu bagilah. Mengikut qada hak yang berlaku persetujuan di antara pengeluar modal dengan orang hak kerja saat ni. Baik. Jadi orang hak yang mengeluar modal saat ni tu, dia tambahlah perlu dia menanggung risiko hak yang lebih. Sebab itulah Hakim bin Hizam dia bagi syarat dah, jangan guna duit ini untuk beli binatang hak yang hidup. Itu maksud kabidin ratbah. Dia kabidin ni hati yang masih lagi basah. Maksudnya maksudnya adalah binatang yang hidup. Dia tak bagilah. Dia sebab memang risiko tinggilah kalau melibatkan binatang ni. Risiko dia tinggi. Baik. Kadang-kadang beli hak gemuk. Jadi lambat dengan orang beli saat ni tu. Lambat beli hak gemuk, tapi nak sampai masa jual saat ni tu jadi kuring. Dah masa beli memanglah gemuk mahal sikit, dan kuring siapa nak beli mahal? Siapa nak beli mahal? Jadi banyak risikolah kalau melibatkan binatang. Sebab tu dia tak bagi jenis binatang. Baik. Yang keduanya, dia kata mu jangan bawa harta aku pergi laut. Jadi karang ke apa ke, habis harta aku dalam laut. Yang ketiganya, dia kata mu jangan bawa harta aku pergi tempat hak yang boleh, ataupun tempat hak yang air banjir boleh lalu. Di kawasan lembah hak yang laluan air banjir. Kalau cakap kita pada air ni nak mari serta-merta je. Jadi punah habis harta aku. Jadi hadis ni didatangkan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bab ni adalah kerana ia menjadi dalil kepada sebahagian daripada ataupun kepada ulama fiqh bahawasanya boleh pengeluar modal meletakkan syarat kepada orang hak yang bekerja, benda hak yang boleh dia buat, benda hak yang dia tidak boleh buat. Dan ini sebenarnya dalam bab ni ada perbincangan yang panjang di kalangan di antara ulama-ulama fiqh. Baik. Jadi ada sebahagian daripada ulama fiqh menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawasanya boleh pengeluar modal dia meletakkan syarat. Baik. Seterusnya Imam Malik berkata dalam kitab Al-Muwatta daripada Al-Ala bin Abdul Rahman bin Ya'qub, daripada ayahnya, daripada datuknya, annahu amila fi malin li Uthman ala anna ar-ribha bainahuma, bahawasanya beliau pernah bekerja pada harta yang dimiliki oleh Sayyidina Uthman, yang mana keuntungan dibahagikan antara mereka berdua. Jadi Imam Malik meriwayatkan suatu hadis, ada seorang tu dia bekerja di dalam harta Sayyidina Uthman, dengan maksud Sayyidina Uthman pengeluar modal. Dia hak yang guna harta tersebut untuk mencari keuntungan dengan berniaga perniagaan yang tertentu. Cuma dalam hadis ini menyebut bahawasanya keuntungan di antara keduanya. Jadi apabila dapat keuntungan dibahagikan di antara Sayyidina Uthman dengan dia. Maka kata ulama, beginilah dalam syarat ataupun dalam akad qirat. Akad qirat
Jadi kena ambil daripada keuntungan hak yang akan dibahagikan kepada pengeluar modal dan orang hak yang bekerja. Dan di sana ada syarat-syarat hak yang disebut oleh ulama fiqh. Antara apa hak yang disebut oleh ulama fiqh adalah dia tidak boleh menetapkan berapa persen kepada pengeluar modal. Apabila menetapkan berapa persen diberikan kepada menetapkan sekali lagi menetapkan banyak mana, qadar banyak mana hak yang perlu diberikan kepada pengeluar modal, maka akad qirat itu terbatal. Sebagai contoh, kita buat contoh untuk kita faham dia yang kita ambilkan bawah saat ni. Katakanlah pengeluar modal tu keluar 100,000 bagi kepada kawan dia untuk diniagakan. Tak kiralah niaga dia, tak kiralah 100,000. Kata pengeluar modal tersebut hamba nak 30% daripada modal hamba ataupun 25%. Jadi kalau 100,000 dia nak 25,000 setahun. Hamba nak 25,000 setahun. Jadi dia tak ada qadar banyak mana daripada banyak mana. Hal tu tidak boleh. Tapi kalaulah dia kata okey, daripada 50% daripada keuntungan kepada saya dan 50% kepada awak, itu tak ada masalah. Kalau menetapkan persen daripada keuntungan, hak tu tidak menjadi masalah. Menetapkan jumlah tertentu untuk diberikan kepada tuan modal ataupun diberikan kepada pekerja, hak tu tidak dibolehkan. Beza lagu mana? Bezanya adalah sebab keuntungan kita tak tahu banyak mana. Keuntungan kita tak tahu banyak mana. Jadi kalau tetap dah kena wi kepada pengeluar modal sebanyak 25,000 selama setahun, baik, kena wi sebanyak 25,000 selama setahun, tiba-tiba hak yang untung sebanyak 25,000 je. Sampai masa untung 25,000 je, tak lebih. Dah tak kesaja orang buat kerja. Baik, ataupun 25,000 kena wi kepada pekerja. Dah tak saja orang hak yang buat keluar modal. Jadi tak boleh menetapkan kadar tertentu, hak tu tidak dibolehkan. Baik. Dan banyak kan di tempat kita perkongsian perniagaan ditetapkan kadar tertentu keuntungan hak yang akan diberikan kepada pengeluar modal. Itu kita kena berhati-hati. Benda tu adalah tidak sah dalam akad yang dikenali sebagai akad mudharabah. Akad mudharabah ni adalah keuntungan saat itu dibahagikan di antara pengeluar modal dengan pekerja dengan mengikut peratus keuntungan. Tapi kita tak tahu berapa banyak mana. Kalau tetap dah 10,000, tetap dah 20,000, tetap dah 30,000 ataupun tetap dah 20% daripada modal yang dikeluarkan, hak tu jelas lah. Hak tu tidak dibolehkan, batal akad mudharabah, batal akad qirat dengan kesepakatan ulama. Baik. Cuma perbincangan ni lebih panjang lagi. Hal tu kita kena bincang dalam kitab fiqh. Apakah syarat pengeluar modal, apakah syarat pekerja. Hal tu dibincang panjang lebar dalam kitab fiqh. Baik. Seterusnya katanya diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan penduduk Khaybar dengan bayaran separuh hasil yang keluar daripada tanah Khaybar berupa buah-buahan dan pertanian. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam suatu riwayat mereka berdua juga, iaitu Bukhari dan Muslim, disebutkan فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر. Lalu mereka meminta agar beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, membolehkan mereka tinggal di sana dengan syarat mereka memenuhi pengelolaannya, kebun, dan mereka mendapatkan separuh daripada hasil buah-buahannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, kami membolehkan kalian tinggal di sana dengan syarat seperti itu selama kami menghendaki. Mereka pun tinggal di sana sampai mereka dikeluarkan oleh Sayyidina Umar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita faham hadis ni ada beberapa muqaddimah yang perlu kita kena tahu. Okey, kita cerita sedikit
tentang Khaybar. Khaybar ni adalah nama kepada satu tempat yang sekarang ni terletak di negara Arab Saudi. Jarak dia di antara Madinah dengan Khaybar lebih kurang dalam 150 km, lebih kurang gitulah. Lebih 150 km lebih sikit je. Jadi jauh lah juga di antara Khaybar dengan Madinah. Yang mana Khaybar ni pada asalnya adalah penempatan Yahudi. Pada asal adalah penempatan Yahudi. Yahudi Khaybar adalah Yahudi yang ekonomi dia memang cukup kukuh. Ekonomi dia memang cukup kuat. Kerana bumi Khaybar adalah bumi yang subur. Pada ketika itu pula, Pok Yahudi di situ dia pandai bak nanang-nanang ni pandai. Bak nanang-nanang ni pandai. Dan ada sejarah menceritakan bahawasanya ada sebahagian tanaman yang tidak ada pada tempat tersebut pada ketika itu dimasukkan oleh dia, nanang dia itu. Dia memang pandai lah orang Yahudi di situ. Dan di Khaybar ni dia banyak kota-kota. Jadi musuh nak masuk memang cukup payah. Makanan dia banyak. Kalau dia dikepung bertahun-tahun pun masih lagi mencukupi simpanan makanan. Memang cukup hebat lah. Dan banyak negeri-negeri tempat-tempat yang lain berhutang dengan dia dengan cara riba. Dia bagi hutang, lepas tu dia suruh betul bayar lebih. Pok-pok Yahudi Khaybar. Bab ekonomi memang cukup hebat. Pada ketika itu Khaybar. Dan pok-pok Yahudi Khaybar lama dah memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi peperangan Ahzab yang habis pok-pok musyrikin kepung Madinah tu, antara kepala bapak adalah Yahudi Khaybar. Dan punca daripada Yahudi Khaybar jugalah sehingga kan Yahudi Banu Quraidah yang tinggal berhampiran di pinggir Madinah saat itu mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada asalnya mereka telah bersumpah dan berjanji setia untuk bersama dengan Rasulullah. Jadi sebelum daripada ni memang macam-macam dah pok Yahudi Khaybar buat kepada Rasulullah. Jadi macam-macam dah perkara yang buruk dilakukan oleh Yahudi Khaybar terhadap Rasulullah dan para sahabat. Dipendekkan cerita, selepas daripada berlaku perjanjian Hudaibiyah, iaitu perjanjian yang antara apa yang disebut dalam perjanjian Hudaibiyah adalah tidak berlaku peperangan di antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah selama 10 tahun. Maka musuh daripada Mekah saat itu tak ada dah. Sebab berhenti dah peperangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada perjanjian Hudaibiyah dalam tempoh tertentu. Rasulullah himpun tentera perang dengan puak Yahudi Khaybar. Kerana Yahudi Khaybar banyak sangat rancangan-rancangan jahat yang mereka lakukan terhadap Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Khaybar, pada peringkat awalnya memang payah untuk menang peperangan Khaybar kerana Khaybar ni benteng dia terlalu banyak. Dan persiapan senjata dia banyak. Senjata dia banyak, benteng dia banyak, makanan dia banyak. Jadi bunyi orang mari ditutup benteng, orang nak masuk pun kat luar je. Baik. Jadi dipendekkan cerita, Allah Taala bagi pertolongan yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat memenangi Khaybar. Jadi apabila dapat menang Khaybar, habis pok-pok Yahudi kalah belaka. Maka pada asalnya nak menghalau ataupun nak menghalau Yahudi Khaybar daripada tempat tersebut. Tak mau duduk situ. Baik, dia apabila kalah dalam peperangan, maka harta yang dimiliki oleh musuh menjadi harta ghanimah, harta rampasan perang. Termasuklah Khaybar. Cuma harta Khaybar semua je jadi rampasan perang ke ataupun melalui perdamaian ke, itu berlaku perbincangan di kalangan ulama sirah, begitu juga di kalangan ulama-ulama hadis. Cuma dipendekkan cerita, jadi Rasulullah bersetuju untuk membiarkan penduduk Khaybar tinggal di Khaybar dan menguruskan ladang-ladang tamar. Separuh daripada hasil ladang tamar diberikan kepada penduduk Khaybar dan separuh lagi diberi kepada Rasulullah kerana ia telah menjadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia Rasulullah bagi kepada Yahudi Khaybar menguruskan ladang-ladang sawit,
ladang sawit pula, ladang tamar. Tu kau ladang sawit dengan tamar. Kat kita sawit, kat sana tamar. Baik, ladang-ladang tamar sebab dia kerana mereka adalah ahli dalam pertanian. Dia memang cukup pandai puak dia. Maka Rasul bersetuju. Rasul bersetuju untuk mereka tinggal di situ dan mereka bekerja dengan Rasulullah. Dan separuh daripada hasil diberikan kepada mereka dan separuh lagi diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bermakna di sini ada akad yang dikenali sebagai akad musaqah. Seorang memiliki kebun tamar, maka pun dia serah kepada seorang yang lain untuk uruskan kebun tamar ni, daripada sudut bajanya, penyiramannya, lepas tu kahwinkan bunga. Lepas tu apabila boleh hasil kat lagi, kita bagilah mengikut apa yang kadar yang kita bersetuju. 20% tuang tanah ataupun tuang kebun 40%, orang kerja 60%, ataupun tuang kebun 50%, orang kerja 50%, ataupun ikutlah atas persetujuan berapa peratus. Baik, itu dipanggil akad musaqah. Maka kata ulama boleh akad musaqah dan ada syarat-syarat yang dibincang panjang lebar oleh ulama fiqh dalam kitab mereka. Jadi Rasul sendiri telah melakukan akad musaqah dengan Yahudi Khaybar. Jadi separuh daripada hasil tanaman yang keluar diberikan kepada Rasulullah dan separuh lagi diberikan kepada Yahudi Khaybar. Dalam hadis yang berikutnya disebut sehingga Sayyidina Umar menghalau mereka. Di Yahudi Khaybar, di zaman Rasulullah masih lagi dia berada di Khaybar. Tapi di zaman Sayyidina Umar menghalau mereka daripada Khaybar kerana banyak sangat keburukan yang mereka lakukan. Bukan di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah hantar seorang sahabat yang akan menjadi mereka yang akan membuat nilai. Dia sahabat akan tengoklah banyak mana buah tamar. Okey, sebab separuh akan diberi kepada Rasul, separuh akan diberi kepada dia. Itu pun banyak penipuan-penipuan yang dilakukan oleh Yahudi Khaybar. Baik, jadi kesimpulan dipendekkan cerita di zaman Sayyidina Umar, oleh kerana Sayyidina Umar melihat mereka ini adalah musuh, mereka banyak membuat perancangan jahat terhadap umat Islam, maka zaman Sayyidina Umar halau mereka daripada Khaybar. Lepas tu di mana tempat mereka lari? Ada sebahagian pergi ke Mesir, ada sebahagian pergi ke Iraq, ada sebahagian pergi ke negara Syam, Palestin, Syria dan tempat-tempat yang lain. Mereka berpecah, Yahudi Khaybar. Baik. Seterusnya kata dia, dan dalam riwayat Muslim, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. Bahawasanya Rasulullah menyerahkan kepada kaum Yahudi Khaybar kebun kurma Khaybar dan tanahnya dengan syarat mereka mengelolanya daripada harta mereka sendiri dan mereka mendapatkan separuh daripada hasilnya. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, boleh sah, boleh disyariatkan akad musaqah. Jadi kalau kita ada ladang, ladang, maka kita bagi kepada seorang yang uruskan ladang kita, nanti dapat hasil kita bagilah. Ikutlah qadar mana yang kita bersetuju, separuh ke. Contoh kita ada sawit, cuma bab sawit ini ada belah perbincangan di kalangan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita ambil pandangan yang lebih umum, walaupun di luar pandangan mazhab Imam Syafi'i ini atas contoh ini. Baik, contoh kita kata kita ada ladang sawit sebagai contoh, maka kita pun bagi kepada seorang. Dah kita dah nak cara. Kadang-kadang orang yang ada banyak sawit ni dah nak cara, dak pandai pun ada sebab dapat saka dak anda. Dak pandai. Dak pandai langsung, nak baja-baja pun dak pandai, nak ngacung-ngacung pun dak pandai. Dak pandai belaka nak peroneng jauh sekali. Nak ambil buah, berapa kali jauh. Memang dak pandai langsung. Jadi serah kat orang lah. Tapi apa serah kat orang pun hasil saat itu akan bagilah dengan orang yang cara dengan tuang-tuang tanah. Baik, maka hukum dia adalah dibolehkan atas pandangan sebahagian daripada ulama fiqh.
Seterusnya daripada Hanzalah bin Qais, beliau berkata, Sa'altu Rafi' bin Khadij an kira'il ardi bil-dhahabi wal-fiddah, faqala la ba'sa bih. Innama kana an-nasu yu'ajiruna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala al-madhiyanati wa aqbalil jadawi wa aqbalil jadawil wa asya'a min az-zar'. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. Katanya aku pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij, seorang sahabat Rasulullah, tentang menyewakan tanah dengan pembayaran mah dan perak. Boleh tak? Hamba ada tanah, hamba nak bagi kepada orang sewa tanah, orang nak ikutlah nak nanang benda pun hamba sewa ke dia, tapi bayaran mah perak. Kalau kita kok zaman kita bayaran duit. Jadi dalam setahun bayar 500 ya, tanah 2 ekar sebagai contoh, boleh ke tak? Maka dia berkata tidak apa-apa, tak ada masalah, boleh. Boleh je. Sesungguhnya orang-orang pada masa Rasulullah melakukan penyewaan dengan pembayaran saluran-saluran air, sumber-sumber anak sungai dan suatu bahagian daripada tanaman, maka akibatnya yang ini binasa, yang ini selamat, dan yang ini selamat, yang ini binasa. Pada saat itu orang-orang tidak memiliki penyewaan kecuali ini. Maka dari itu Nabi SAW melarangnya. Adapun sesuatu yang sudah diketahui dan terjamin, maka tidak mengapa. Dia pada zaman Rasulullah larang bagi sewa tanah. Rasul larang. Sebab dia Rasul larang? Sebab sewa tanah bayarannya adalah sebahagian daripada hasil yang dapat daripada tanah tersebut yang ditetapkan bahagiannya. Contoh, tanah ada 2 ekar. Ini sebagai contoh je, tanah ada 2 ekar. Baik, jadi kita bagi sewa ke orang. Jadi mu panan nanang, aku tengok tanganmu jadi. Oh, tanganmu kalau nanang subuh. Jadi gini, tanah hamba ada 2 ekar ni, terbiar ni, tak ada nak cara, hamba tak ada nak cara. Jadi hamba nak bagi kepada awak lah sewa tanah ni. Lepas tu bayaran dia benda. Bayaran dia, dia hak yang sekar sebelah kanan ni, hasil ambil ke awak. Sekar hak sebelah kiri ni, hasil ambil ke saya. Gitu bayaran dia. Hak tu dilarang oleh Rasulullah. Sebab dia? Sebab nanti apabila tubik hasil kat lagi, mungkin hak yang sebelah A saat ni tu tak jadi, hak sebelah B jadi. Mungkin hak sebelah B tak jadi, hak sebelah A jadi. Baik, hak tu tak boleh. Rasul larang. Tapi kalau jelas bayaran, hak tu tak ada masalah. Mana? Bayar PT 500 ya, jelas. Hak tu tak ada masalah hak tu. Jadi nanti hak hasil ambil kembung belaka lah. Jadi kalau bayaran daripada hak yang daripada hasil hak yang akan keluar tempat tertentu, hak tu tak boleh. Sebab dia takut kat gigi hak yang bayar orang tu dah kosong. Sebab tak jadi. Jadi hak ni, hak yang nanang ni kata, hak ni hak tuan tanah, aku tanang lebih kurang. Hak ni hak aku tanang comel. Aku tanang comel. Kat gigi hak yang dia jadi molek, hak tuan tanah tak jadi. Satu. Ataupun tuan tanah ambil hak yang sebelah A sebab tanah situ subur. Hak yang sebelah B, kepada orang nanang saat itu sebab tanah tu tak subur. Jadi orang nanang saat itu tengok nengung sikit boleh dah lah. Parak dah habis modal. Hak yang tuan tanah bahang parak. Jadi Rasul tak bagi gitu. Rasul larang. Gitu tak boleh. Jadi kalau kita nak bagi sewa tanah, nak ambil sewa saat ni tu daripada hasil bahagian tertentu di atas tanah tersebut, hak tu tidak dibolehkan. Tapi kalulah okey, tanah ni hamba bagi ke awak, lepas daripada tu awak nanang, kat gigi hasil kita bagi awak ambil 80%, hamba tuan tanah ambil 20% sahaja. Hak tu diboleh atas pandangan sebahagian daripada ulama. Akad tersebut nama dia akad muzara'ah ataupun akad musaqah, hak yang kita bincang tadi. Baik, hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serahkan ladang tamar kepada Yahudi, yang mana hasil hak yang dapat saat itu dibahagikan di antara Yahudi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi kalaulah sewa saat itu jelas bayarannya dengan dinar dan dengan dirham, hak itu tidak menjadi masalah. Inilah hak yang disebut oleh Rafi' bin Khadij. Jadi kita buat sedikit kesimpulan untuk dalam bab ni. Katakanlah kita ada tanah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada tanah 2 ekar. Kita nak buat 3 contoh. Kita ada tanah 3 ekar. Kita pun bagi kepada seorang untuk menguruskan nanang. Baik. Lepas tu bayaran mana? Kat gigi apabila dapat hasil,
maka saya ambil 20% daripada hasil tersebut, awak ambil 80% hasil tersebut. Maka boleh atas pandangan sebahagian daripada ulama. Sebab ni ada perbincangan dia lah. Jadi kita pakai cakap mudah-mudah, hukum dia adalah dibolehkan. Okey, yang pertama. Yang keduanya, kita bagi terus sewa ke orang. Gini tanah ni dia nak guna-gunalah. Buat nanam dia, lepas tu saya nak ambil lah 500 riyal setahun je. Tak banyak, 500 riyal setahun. Okey, maka dia pun bayar 500 riyal, lepas tu buat nanam lah. Lepas tu semua hasil saat itu, ambil ke dia belaka lah. Tak perlu kepada tuan tanah. Okey, hak tu jelas, hak tu dibolehkan. Berpandukan kepada hadis ini. Hak yang tidak dibolehkan, hak yang dilarang oleh Rasulullah benda. Hak yang, okey ni tanah kita, 2 ekar, kita serah kepada orang untuk menanam. Lepas tu, hasil ekar belah A adalah untuk tuan tanah, hasil ekar belah B adalah untuk orang nanang. Hal tu tidak dibolehkan. Kita kata kita ada gelung padi, kita ada gelung padi, kita ada 2 gelung ataupun 3 gelung. Kita ada. Jadi kita kata gini lah, hamba dak dang dah nak nanam padi lah ni, dak dang. Dak dang. Jadi demo lah cara lah. Demo nanang lah. Lepas tu kayak gi hak yang sebelah ni hasil bagi ke saya. Hak yang sebelah ni ambil kawak, lain ambil kawak belakang, saya nak hasil belah ni je. Hak tu tidak dibolehkan. Hak tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Jadi kita kena fahamlah ke dalam hal-hal yang berkait dengan perkara ini supaya kita tidak melakukan perkara yang terlarang. Jadi lagu itulah. Kalau hak yang sebelah tu jadi banyak, hak ni sikit tak nyanyi. Tak apa dengar mana. Ya dah. Jadi kalau bagi mengikut peratus hak yang dapat kat gini, tak apa lah. Jelas lah. Kalau beli banyak, sama-sama beli banyak. Kalau beli sikit, sama-sama beli sikit. Gitulah. Baik. Daripada hadis berikutnya katanya daripada Thabit bin Ad-Dhahhak anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzara'ah wa amara bil muajarah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang muzara'ah dan memerintahkan muajarah. Maksud muzara'ah yang Rasul larang ni ada khilaf di kalangan ulama fiqh. Sebahagian ulama fiqh mengatakan apa hak yang dilarang oleh Rasul dalam bab muzara'ah ni, hak yang kita cerita tadi. Tuan tanah bagi tanah kepada seorang supaya nanam padi ke ataupun nanam jagung ke, tempat kita nanam timun ke. Lepas tu tempat tertentu hasil bagi kepada tuan tanah, tempat hak yang lain hasil ambil kepada orang nanam. Tu hak yang Rasul larang. Sebab macam kita kebau tadilah. Mungkin hak ni tak jadi, hak ni jadi, hak ni tak jadi, hak ni jadi. Tak nyanyi. Kalau lagu tu. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul menyuruh dengan muajarah. Bagi sewa, hak tu tidak menjadi masalah. Baik. Jadi sewa lalu dah. Bagi sewa lalu dah tanah tersebut dengan bayaran tertentu. Sama ada dengan emas ke, dengan perak ke, dengan binatang ke, dengan duit ke, itu tak ada masalah lah. Ikutlah bayaran hak yang dipersetujui itu benda. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Seterusnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'ta alladhi hajamahu ajrah walau kana haraman lam yu'tih. Rasulullah berbekam dan beliau memberi upah kepada orang yang membekam beliau. Kalau kiranya hal itu haram, tentu beliau tidak akan memberinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahawa Rasulullah pernah berbekam. Dan orang yang tolong bekam Rasulullah saat itu tu, Rasulullah bagi upah. Kalau sekiranya bagi upah kepada orang bekam adalah haram, nescaya Rasulullah tidak akan melakukan perkara tersebut. Baik. Cuma kita nak faham hadis ni, kita kena baca satu hadis, lepas tu kita akan huraikan lepas daripada ni. Seterusnya daripada Rafi' bin Khadij, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kasbul hajjami khabith. Maksudnya usaha tukang bekang itu adalah buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam bab upah bekang jelaslah. Bekang tempat kita terkenal jugalah perubatan berbekam ni.
Dan berbekam ni ada manfaat yang cukup banyak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berbekam ni bukan perbuatan yang baru, bukan perbuatan yang baru yang dilakukan oleh Rasulullah saja, bukan. Perbuatan yang cukup lama dah. Zaman-zaman beribu-ribu tahun sebelum daripada ni telah ada perubatan yang dikenali sebagai perubatan berbekam. Ahli kaji sejarah melihat patung-patung yang diukir, yang mana ada bekang. Patung-patung yang diukir ada bekang. Jadi berbekang ni bukan perubatan yang baru, perbuatan yang digunakan oleh generasi-generasi ribuan tahun sebelum daripada ni dah. Sebelum daripada datang Rasulullah lagi, sebelum daripada diutuskan Rasulullah lagi, perubatan cara berbekam. Itu dapat dilihat melalui kesan-kesan peninggalan sejarah. Baik. Dan berbekam adalah perubatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah berbekam, berpandukan kepada hadis yang kita baca saat ini. Dan Rasulullah menyebut bahawasanya berbekam ada manfaatnya. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, kata Rasulullah, inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sesungguhnya perubatan hak yang paling afdal, hak yang kamu guna adalah berbekam. Jadi antara rawatan perubatan hak yang afdal, hak yang comel adalah berbekam. Pada malam Mi'raj dalam sebuah hadis menyebut Rasulullah tidak melalui suatu kumpulan malaikat, berjumpa dengan kumpulan malaikat, berjumpa dengan kumpulan ni, berjumpa dengan kumpulan ni, melainkan kumpulan malaikat tersebut menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan menyuruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Kata Rasulullah, aku tidak melalui satu kumpulan malaikat pada malam Mi'raj, pada malam di Mi'rajkan aku pada malam tersebut, melainkan para malaikat kata, mur ummataka bil hijamah, suruhlah umatmu dengan berbekam. Baik, berbekam ada manfaatnya. Cuma hak yang nak dibincang pada malam ni adalah usaha. Maksudnya bayaran daripada pekerjaan berbekam saat itu. Tukang bekam diambil bayaran. Apakah hukum bayaran tersebut? Ternyata kalau kita tengok kepada hadis, ada beberapa hadis yang mengatakan bahawasanya bayaran berbekam ni adalah dok comel. Sebagai contoh hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, kasbul hajjam khabith. Usaha tukang bekam itu adalah keji. Begitu juga dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrul kasbi mahrul baghi. Seburuk-buruk pekerjaan adalah bayaran yang diberi kepada perempuan yang tidak halal untuk berzina. Pelacur, bayaran diberi kepada perempuan untuk melakukan perkara yang tidak yang haram dengan dia, maka bayaran tersebut adalah sekeji-keji bayaran, sekeji-keji usaha. Wa thamanul kalb, dan bayaran daripada hasil jualan anjing, itu juga seburuk-buruk usaha. Yang ketiganya kata Rasulullah, wa kasbul hajjam, dan bayaran yang diberi kepada orang bekam. Baik. Tapi dalam masa yang sama, ada seorang nama dia Abu Taibah, dia bekang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada dia bekang, maka Rasulullah suruh beri kepada dia segantang daripada tamar. Jadi Rasulullah bagi kepada dia upah dia buat bekang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan hadis yang Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita bahawasanya Rasulullah berbekam, lepas tu Rasulullah bagi kepada orang yang bekang dia pada bayaran. Maka ada hadis yang menyatakan bayaran kepada orang bekang ni adalah keji. Ada Rasulullah sendiri yang beri upah kepada orang yang bekang. Maka di sini berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama kerana melihat kepada ada perbezaan hadis dalam menyatakan hukum bayaran kepada orang bekang. Kesimpulan, majoriti ulama mengatakan upah kepada orang bekang adalah harus tetapi makruh. Dok comel. Kerja jadi tukang bekang ni dok comel, hukum dia adalah makruh, tapi tetap harus, maksudnya tidaklah haram, berpandukan kepada hadis, iaitu Rasulullah pernah bagi tukang bekang sebagai pengupah. Baik. Adapun hadis yang Rasulullah kata keji, itu menunjuk bahawasanya pekerjaan tersebut adalah tidak comel. Namun ada juga sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan tidak menjadi masalah
boleh je harus tanpa makruh bekerja sebagai tukang bekang. Jadi dipendekkan cerita, kalau kita tengok kepada hadis-hadis yang berkait dengan usaha tukang bekang ni, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan keji, maka sebaik-baiknya elokkan daripada bekerja dengan pekerjaan tersebut kalau sekiranya ada pekerjaan yang lain lagi. Tapi tidaklah haram menurut pandangan majoriti ulama. Cuma sebab dia ulama mengatakan makruh, okey jelas, Rasulullah menyebut dalam hadis ni sebagai usaha yang keji. Cuma alasan keji sebab dia, di sini ada beberapa sebab yang disebut oleh ulama. Antaranya ulama mazhab Imam Syafi'i melihat bahawasanya darah itu adalah najis. Maka pekerjaan tukang bekang saat itu dia bekerja dengan benda yang najis, melibatkan benda yang najis, di situlah jadi dok comel. Baik, okey, itu hak yang disebut oleh sebahagian daripada ulama fiqh alasannya. Tapi ada lagi alasan-alasan yang lain. Daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.